Sejahtera bagimu yang mendengar kesaksian indah ini daripada seorang lelaki Melayu yang telah disentuh kasih Allah ketika dia menuju ke arah kemusnahan yang penuh. Apabila kita mengalami krisis yang besar dalam hidup, siapakah yang kita cari untuk menolong? Di dalam filem dan cerita legenda, seseorang itu biasanya merujuk kepada orang yang dirasuk kuasa roh mistik seperti dukun dan bomoh untuk menjauhkan masalah serta menyembuh penyakit mereka dengan kuasa ajaib mereka. Namun, kita mendekati mereka dengan penuh ketakutan kerana kuasa roh yang ada pada mereka boleh beralih menjadi jahat lalu melawan kita. Anda langsung tidak pasti sama ada bahaya akan menimpa apabila anda meminta layanan mereka. Pernah dikatakan di dalam kitab Taurat, orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni yang berzina dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri akan menentang orang itu. Imamat 20 ayat 6. Sesungguhnya satu amaran tegas daripada Allah. Apakah anda perlu takut Allah dengan cara yang sama apabila anda mendekatinya, terutama pada masa krisis besar dan ingin pertolongannya? Apakah mustahil bagi anda untuk merasakan kasihnya? Walaupun anda telah berdosa dan mungkin berfikir yang anda tidak layak menerima perlindungannya, dapatkah Allah mengasihi sebegitu besar sehingga dia telah membuat pengorbanan yang besar supaya anda dapat mendekatinya? Apakah benar yang dia sangat mahu anda kembali kepadanya dan hidup dalam kasihnya serta mengalami sukacitanya yang kekal? Kisah lelaki ini akan memberi satu pemahaman yang mendalam akan hati Allah terhadap anda dan saya. Tiada seorang pun yang tak berdosa. Ini adalah sejak Adam dan Hawa, manusia melanggar perintah Tuhan karena tak kuat melawan godaan. Nama saya Rahim. Saya seorang Melayu dari Malaysia. Allah telah menzahirkan belas kasihan, kasih dan pengampunan yang besar terhadap saya. Beberapa tahun yang lalu, saya terjebak dalam kancah najis dadah dan samsing, membuat saya terlibat dengan pelbagai jenis perbuatan gelap yang jahat. Menyedari bahawa semua perkara ini akan membawa saya ke arah kemusnahan hidup, saya cuba buat beberapa kali untuk membuang ketagihan dadah yang saya dapati telah menjadi punca utama kelakuan jahat saya. Jauh di kedalaman hati saya meraung untuk dibebaskan daripada bahana ketagihan yang teruk ini. Namun masih tiada apa dan tiada sesiapa yang dapat menolong. Keluarga saya dan pemimpin-pemimpin agama telah membuat pelbagai jenis doa istimewa seperti mana yang diajar dalam agama Islam. Namun masih tiada apa-apa perubahan terhadap diri saya. Saya cuba berjumpa bomoh di mana mereka telah membawa saya ke air terjun dan memandikan saya dengan bunga atau dipanggil mandi bunga. Diikuti dengan mengasapi saya dengan kemian. Akhirnya mereka menjampikan saya. Walaupun melakukan perjumpaan demi perjumpaan bersama mereka, namun mereka masih gagal membebaskan saya daripada ikatan dadah dan perbuatan jahat yang mengiringi ketagihan saya. Sebagai penyelesaian terakhir, saya pergi berjumpa doktor dan mengambil ubat yang telah ditentukan, namun masih tiada apa-apa yang berlaku. Saya sering terfikir, bolehkah saya dibebaskan daripada amalan memukul orang di kaki lima, mencuri dan mengemis wang untuk bekalan suntikan dadah yang seterusnya? Saya ragu-ragu sama ada ia dapat dihentikan. Tetapi Allah amat mengasihi saya dan tidak membiarkan syaitan mengambil saya. Apabila saya bertemu dengan pihak berkuasa dan telah ditahan, ada seorang yang penyabar dan pengasih, sentiasa prihatin terhadap saya dan menawarkan dorongan. Pada suatu hari, dia menjelaskan kepada saya bahawa tiada hukuman dan tuduhan bagi orang yang percaya kepada Isa Al-Masih. Inilah kata-kata yang dikongsi bersama saya. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Isa Al-Masih.
Petikan itu daripada kitab Injil pada buku Roma bab 8 ayat 1. Kata-kata itu berbicara terus dalam hati saya. Saya betul-betul tidak mahu dihukum. Saya mahu hidup yang lebih baik. Saya sebenarnya rindu akan hidup yang baru. Apabila saya mendengar tawaran ini, saya menerimanya dengan gembira lalu meminta Isa Al-Masih menjadi penyelamat pribadi saya. Beliau mendoakan saya dan saya menerima roh Allah dalam hidup saya. Dengan tempoh yang singkat, keinginan kuat terhadap dadah terus hilang walaupun saya tidak menerima apa-apa rawatan ketika dalam tahanan. Memang tidak dapat dinafikan bahawa ada keinginan kuat yang sentiasa datang, tetapi saya tidak diberi rawatan sebab saya ditahan atas kesalahan yang tidak berhubung kait dengan dadah. Walaupun perbuatan saya itu disebabkan oleh tabiat dadah, tetapi ia tidak berkait terus dengan kes tersebut. Kini desakan keinginan yang kuat itu telah dibuang secara luar biasa. Sejak itu saya sentiasa lapar akan firman Allah, iaitu Alkitab. Walaupun mempunyai pemahaman yang cetek akan firman Allah, kehausan terhadap firman-Nya menggalakkan saya untuk terus membacanya. Musuh berusaha menghalang saya untuk mengetahui kasih Allah dengan baik. Tapi Allah telah melindungi saya seperti seorang ibu dengan tangannya, dan Dia meratakan jalan supaya saya mengenalinya sebagai bapa yang penyayang dan prihatin. Saya sedar bahawa Allah ada tujuan untuk hidup saya. Dia penyelamat di kala ribut taufan melanda, dan saya bersyukur sebab Dia amat mengambil berat terhadap diri saya, seorang yang berdosa dan dalam tahanan. Saya menjadi semakin baik secara rohani ketika dalam tahanan. Tetapi di luar tahanan, keadaannya jauh berbeza. Disebabkan saya tidak taat mengikuti ajaran Allah, selepas dibebaskan, saya jatuh dalam percubaan kerana bergaul dengan kawan-kawan yang masih terikat dengan kelakuan jahat. Mereka seolah-olah berseronok berbanding dengan saya seorang lelaki yang kesunyian. Tidak lama kemudian, saya terjebak lagi dalam ketagihan dadah bersama-sama mereka. Ia seperti kata Alkitab, benih yang baik yang telah tumbuh dengan baik untuk seketika telah diragut oleh duri-duri dunia ini. Apabila saya menyedari akan kebodohan saya segera mendapatkan pertolongan lalu dihantar ke pusat pemulihan dadah. Saya berada di sana selama lebih kurang 6 hingga 8 bulan dan Allah mula bekerja dalam hidup saya serta menghantar teman-teman yang soleh yang telah menjadi berdoa bersama saya setiap hari. Allah membuka mata saya untuk melihat banyak perkara yang seharusnya dicabut daripada hidup saya. Dia memberikan kekuatan kepada saya mengalami perubahan yang perlu tetapi perit apabila saya memohon bantuannya. Kakak saya datang melawat beberapa kali dan amat terdorong apabila melihat perubahan yang positif pada diri saya. Malah saya mula menolong orang lain dan memberitahu mereka bagaimana Isa Al-Masih telah menolong saya. Yang lebih memeranjatkan adalah apabila bapa saya yang tidak pernah menjenguk telah turut datang melawat. Dengan mengetahui bahawa semua percubaan saya yang lepas gagal menghasilkan hidup yang baru, dia tersentuh. Sebaik sahaja saya dibebaskan dan sesudah melihat saya telah menjadi orang baru, dia mengajak saya bekerja dengannya. Dia malah memperkenalkan saya kepada rakan-rakannya dan berkata bahawa anaknya kini seorang Kristian dan telah berubah selama-lamanya. Saya berterima kasih kepada Tuhan kerana bapa saya yang masih Muslim telah diberi kesaksian bahawa Isa Al-Masih telah memberi hidup baru kepada saya. Setelah berkahwin, jika bapa saya datang melawat ke rumah, dia akan berkata kepada isteri saya, jangan bercakap mengenai agama Kristian kepada saya. Tetapi sebelum kami makan, apabila kami memberi doa kesyukuran, dia akan menyuruh anak-anak hormat dan diam. Di rumah kami meletakkan Alkitab dan beberapa buku rohani yang lain di atas meja. Kadang-kadang bapa akan membacanya. Beberapa tahun kemudian, bapa saya mengalami sakit otak dan telah dimasukkan ke hospital. Semasa rawatannya, dia meminta saya memberitahunya mengenai Isa Al-Masih. Apabila dia tahu bahawa Isa Al-Masih amat mengasihinya dan dapat membawanya ke syurga, dia meminta kami untuk mendoakannya. Selepas beberapa hari, dengan gembira dia menerima Isa Al-Masih sebagai penyelamat pribadinya.
Sementara itu, kesemua adik-beradik saya yang telah melihat perubahan yang berlaku di dalam hidup saya juga turut menerima Isa Al-Masih sebagai penyelamat peribadi mereka. Firman ini terdapat dalam kitab Zabur telah menjadi nyata untuk saya. Dalam kitab Injil pada buku Mazmur bab 34 ayat 4 hingga 8, Aku mencari Tuhan dan Dia mendengar dan melepaskan aku daripada semua ketakutan. Mereka memandang kepada Dia dan bersinar dan muka mereka tidak berasa malu. Lelaki miskin ini menangis dan Tuhan mendengarnya dan telah menyelamatkannya keluar daripada segala kesusahan. Malaikat Tuhan mengelilingi semua yang takut akan Dia dan melepaskan mereka. Oh, rasailah dan lihatlah Tuhan itu baik. Diberkatilah orang yang bersandar kepada Dia. Tiada seorang pun yang tak berdosa. Ini adalah sejak Adam dan Hawa. Manusia melanggar perintah Tuhan karena tak kuat melawan godaan. Hanya Yesuslah yang tak berdosa. Dia adalah firman Tuhan yang hidup, juru selamat, penebus dosa kita. Karena tanpa Dia tak dapat ke surga. Encik Rahim mengalami mujizat perubahan hidup yang luar biasa dengan Isa Al-Masih. Walaupun dia dan keluarganya telah mencuba semua bentuk kuasa roh, namun semuanya gagal, kecuali Isa Al-Masih. Untuk itu Allah layak menerima pujian, tetapi yang lebih ajaib ialah kedamaian Allah yang telah diturunkan ke atas satu keluarga, bapa dan saudara kandung, yang pernah dikecewakan dan tanpa harapan tetapi kini telah dipenuhi dengan keselamatan dan kepastian untuk pergi ke syurga dengan Isa Al-Masih. Dari kisah kehidupan yang sebenar ini, kita telah tahu sedikit sebanyak mengenai Isa Al-Masih. Apakah ada wahyu selanjutnya mengenai Dia? Ya, memang ada. Terima kasih kepada Allah yang penuh dengan belas kasihan. Dia telah menyatakan kepada kita dengan banyak mengenai Isa Al-Masih seperti berikut. Kitab Al-Quran, Allah berfirman, dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Kerana itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah Isa. Inilah jalan yang lurus. Surah 43 ayat 61. Ia, Jibril berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak lelaki yang suci. Surah 19 ayat 19. Kitab Injil, Allah berfirman, dan keselamatan tidak ada di dalam sesiapa pun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah Para Rasul bab 4 ayat 12. Tiada orang lain dalam dunia ini dilahirkan kudus kecuali Isa Al-Masih, dan Dia seorang yang memiliki kuasa untuk menyelamat. Seperti yang dialami oleh Encik Rahim, Dialah sahaja jalan yang lurus. Dia sahaja yang dapat melepaskan kita pada hari pengadilan dan memberi kita di bumi ini damai sejahtera dari Allah yang melampau segala akal. Filipi bab 4 ayat 7. Isa Al-Masih mengasihi setiap orang dan ingin menyelamatkan kita dari diri kita yang berdosa. Dia menawarkan anda damai sejahteranya. Inilah masanya untuk menerima damai itu dengan menerima Isa Al-Masih sebagai penyelamat pribadi anda, dan anda akan memiliki oleh keselamatan muktamad untuk pergi ke syurga. Sadarlah